Kenapa ramai orang rasa selesa dan tak nak berubah? Ini semuanya rupa-rupanya ialah tabiat semula jadi manusia. Ikut kajian, kalau ikut statistik, 94% orang yang normal ni dia tak nak berubah. Dia selesa dalam zon selesanya. Nabi SAW bersabda, orang yang 2 hari berturut-turut tidak berubah pasti menuju ke arah kegagalan. Kenapa nak berubah? Kita nak meneroka kita punya potensi sebenar, kehebatan-kehebatan kita yang Allah telah beri dalam diri kita ni, kita kena keluarkan satu persatu. Kelemahan yang kita ada pada diri kita ni kena dikenal pasti dan diatasi satu persatu untuk kita move forward, maju ke depan, untuk jadi orang yang benar-benar mencapai potensinya. Sebab Allah mencipta kita dengan sebaik-baik kejadian. Jadi amanah kepada manusia ni ialah di samping menjaga dirinya, jaga kesihatannya, jaga keselamatannya, ialah untuk mengeluarkan kehebatan untuk apa? Untuk membentuk dirinya, membantu keluarganya, membantu tempat kerjanya, masyarakatnya, membantu ummah, agama dan sebagainya. Sebenarnya saya selalu mengajar di mana-mana pun, pertamanya ialah kita dengan ikhlas, istighfar banyak-banyak, kita tulislah. Tulis 3 kekuatan kita, 3 kelemahan kita. Yang kita sedar, yang kalau kita keluarkan kehebatan akan jadi lebih baik. Yang kita atasi masalah tu, kita akan berubah bertambah positif. Ramai orang gagal. Ramai orang dibagi 1 minit, menulis apa kekuatan aku, apa kelemahan aku. Tapi saya kata, okey, bayangkan kawan rapat anda. Sekarang tulis dalam masa 1 minit. 3 kebaikannya, 3 kelemahannya. Tulis. Dalam masa 30 saat, semua dah siap. Tak sampai 1 minit. Siap semua. Kekuatan kawan saya, kelemahan kawan saya. Kenapa kita boleh buat untuk orang lain, tapi kita gagal untuk buat tentang untuk diri kita? Sebab mata kita sentiasa melihat keluar dan kita jarang menghisap diri, muhasabah diri. Jadi saya nak bagi tips sikit saja. Ada 3, 4, 5 cara bagaimana nak mengenal potensi diri kita yang sebenar, memberi nilai tambah kepada dunia dengan lebih berkesan. Sebab tanpa anda, tanpa saya, dunia tidak sempurna. Jadi kalau dunia dah cantik tanpa anda, tanpa saya, Allah tak perlu cipta kita. Make sense? Yes. Jadi sebabnya disebut oleh Ali, orang yang baik, kalau dia ada kat tempat tu orang suka, kalau dia tak ada orang rindu, kalau dia mati orang tangisi. Orang yang jahat, kalau ada kat tempat tu, kat tempat kerja ke, orang menyampah, kalau tak ada orang suka, kalau dia mati orang syukur. 1, cara nak mengenali ialah istikharah, dan istighfar banyak-banyak, minta Allah berikan kita hidayat untuk mengenal pasti siapa diri awak sebenarnya, potensi, kehebatan, kecemerlangan dan X factor dalam diri. Yang kedua, nama kita dari Allah untuk bagi kita hint ataupun bayangan apa sebenarnya potensi kita yang sebenar. Rupanya nama kita adalah doa. Nama kita ni adalah satu terapi kepada semua kelemahan yang ada dalam diri kita ni yang Allah telah berikan. Nama kita dari Allah. Dengan izin Allah, rupanya fizikal kita ni akan memberikan gambaran tentang potensi kita. Hampir 95% anak-anak yang wajah ibunya akan ikut perangai ibunya, bakat ibunya, selera ibunya, potensi ibunya, perangai dan amalan ibunya dan juga penyakit ibunya. Allah punya kuasa. 95% juga anak yang muka ayahnya akan ikut banyak potensi, kehebatan, masalah, cabaran, bakat dan juga penyakit ayahnya. Itu pun satu sumber untuk kita kenal pasti apakah potensi kita yang sebenar. Yang ketiganya ialah itulah. Ini boleh jadikan satu kontroversi, tapi ini sebagai satu panduan, bukan berkaitan dengan horoskop ke zodiak. Kita ada ke mana? Ikut kajian saya, tarikh lahir kita mencerminkan peribadi. Sebab kedudukan matahari, bulan, bintang waktu kita lahir mempengaruhi perangai kita. Di mana keadaan bulan, bintang, matahari semasa kita lahir? Sebenarnya orang yang bulan ganjil sering suka mengganjilkan diri. Orang bulan genap lebih ekstrovert, mudah campur orang. Umumnya betul. Orang yang bulan ganjil yang agak keras hati, ini kajian, Allah punya kuasa. Jadi kita akan berdoa untuk mengeluarkan kehebatan kita satu persatu, dan mengatasi kelemahan-kelemahan kita satu. Sama jugalah dengan warna kegemaran mencerminkan peribadi, anak keberapa urutan tu. Anak sulung lain perangai, anak nombor 2, nombor 3, nombor 4, anak bongsu. So ini semua kena belajar, jadi perkara-perkara. Dan of course satu lagi aspek untuk mengenal peribadi ialah bentuk tulisan kita. Semua orang hebat, tulisannya besar. Orang tulisan condong ke kanan, ikut kajian Allah punya kuasa, mudah nak campur orang. Orang tulisan condong ke kiri, ini semua Allah punya kuasa, mencerminkan anda introvert, suka bersendirian, tak suka berubah. Nampak? Orang yang tegak ni majoriti.
dia bertindak ikut situasi, kondisi dan dia adaptable, ya, ubah suai mengikut keadaan. Dan orang yang campur-campur tu hanya orang yang tak tetap pendirian. Jadi ni antara cara mengenal pribadi dan potensi diri. Untuk apa? Untuk keluarkan kehebatan, atasi kelemahan untuk maju ke depan. Ini kena belajar, ya. Kena belajar, kena bincang, ya. Kena pergi kursus, kena baca buku. Mudah-mudahan anda akhirnya dapat mengubah. Jangan selesa dengan keadaan biasa, sebab Nabi bersabda orang yang 2 hari berturut-turut tidak berubah pasti menuju ke arah kegagalan. Therefore, untuk berjaya dunia akhirat, jom terus berubah dengan mengeluarkan kehebatan, atasi kelemahan, move forward untuk memberi khidmat kepada masyarakat dengan lebih berkesan.